Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan bincangkan lagi sambungan semalam. Okey. Masih lagi dalam bab 4 iaitu teknologi hijau dan dalam melestarikan alam. Okey, baik. Malam kita dah bincangkan dua sektor iaitu sektor tenaga dan sektor sisa dan kumbahan sisa kan. Okey. Hari ini kita akan teruskan lagi. Okey, dengan 4.4 Poin 1 iaitu menerangkan isu saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan, mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu saintifik sektor pertanian dan perhutanan. 4.5.1 menerangkan isu saintifik dalam sektor pengangkutan, mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu saintifik sektor pengangkutan, dan yang terakhir dalam bab 4 ni adalah mewajarkan peranan setiap individu dalam menangani fenomena pemanasan global dan perubahan iklim dalam mengurangkan jejak kaki karbon. Okay, kita akan tengoklah apa itu jejak kaki karbon . Okey. Baik. Okey, yang pertama kita akan bincangkan mengenai sektor pertanian dan perhutanan. Apa isu saintifik dia? Okey, isu saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan. Yang pertama, banyak kawasan hutan dan pokok-pokok balak ditebang bagi penggunaan permukaan tanah sama ada untuk tujuan penempatan atau pertanian. Okey, kita dah tengok kamu sendiri pun tengok di tuba, tengok dalam TV, okey, banyak kawasan dah ditebang. Okey, atas tujuan sama ada nak buat perumahan, taman perumahan, okey, yang mana berlaku di kawasan Sungai Petani ni kan, pembangunan yang pesat. Di Kuala Lumpur sendiri pun dulu kawasannya kawasan lombong. Kawasan pokok getah dibalakkan kemudian dijadikan lombong, akhirnya di pembangunan. Dan ada juga macam berlaku di Rauk, okey, ditebang pokok-pokok hutan untuk pertanian, iaitu untuk penanaman durian king. Okey, sama juga yang berlaku di Kelantan di kawasan Gua Musang. Okey, itu untuk penanaman buah durian musang king. Okey, jika tidak dikawal dan dibendung dari awal, perkara ini boleh menyebabkan berlakunya, okey, kita tahu yang pertama tanah runtuh, yang kedua banjir besar, dan ketiganya keputusan flora dan fauna. Keputusan flora dan fauna ni kita tengok pokok paling besar di dunia, di Malaysia ataupun di Asia ni adalah pokok saya dah lupa nama dia. Pokok bukan kekwa. Pokok bunga tu. Dia yang ada di Sabah dan Sarawak tu kan, semakin kurang. Okay, banyak pokok-pokok yang dulu-dulu, pokok cengal, pokok nyatuh, apa semua dah semakin kurang disebabkan penebangan hutan secara tidak terkawal. Okay, tanah runtuh yang berlaku di Cameron Highland baru-baru ni kan, dan banjir besar yang berlaku di Kelantan baru-baru ni. Okey, orang akan menyalahkan hujan, yang sebenarnya hujan tu memang berlaku setiap tahun, tapi bila tak ada kawasan tadahan hujan macam hutan dan bukit, disebabkan penggondolan hutan tu sendiri, berlakulah bala-bala ni, tanah runtuh, banjir besar, dan tak ada lagi dah kita nak tengok tapir makin kurang, gajah makin kurang, rimau pun yang terakhir baru ni dah mati kan. Okey, penolakan hutan yang berleluasa akan mengganggu kitaran gas bumi. Ini kepada hutan merupakan peparu bumi. Hutan ni Tuhan bagi dia ada, pokok Tuhan bagi ada sebagai pertukaran kan. Kita dah belajar kitar karbon. Dia bertukar antara karbon dioksida dan oksigen. Pokok bernafas menggunakan karbon dioksida dan melepaskan oksigen kepada kita. Sebab tu dipanggil peparu bumi. Macam kita, peparu kita menukarkan gas oksigen kepada karbon dioksida. Hutan kerja dia Allah bagi jadi kat dia supaya dia menukarkan karbon dioksida kepada oksigen supaya kita boleh bernafas. Sebab tu kalau orang yang duduk di kawasan yang berhutan, yang berpokok-pokok, dia lebih segar berbanding orang yang duduk di kawasan yang berbangunan tak ada pokok. Sebab peparu bumi tak ada dekat dia kan. Baik, pertukaran gas karbon dioksida kepada gas oksigen yang berlaku semasa tumbuhan menjalankan proses fotosintesis. Kena ingat tu, fotosintesis saja yang menukarkan karbon dioksida pada oksigen. Okey, kita belah kucing pun guna oksigen. Kucing tak guna karbon dioksida bagi oksigen kita, tak. Hanya pokok sahaja. Dan bila berlaku hanya ketika fotosintesis, ketika adanya kehadiran cahaya. Okey, waktu malam pokok tak boleh lakukan fotosintesis dia juga respirasi gelap kita panggil, sebab waktu malam dia juga guna oksigen. Tapi waktu siang dia fotosintesis menghasilkan oksigen. Okey, pembakaran terbuka yang dilakukan oleh para petani di kawasan ladang mereka boleh menyebabkan berlakunya jerebu yang teruk. Ni kita boleh tengok apa yang berlaku di Indonesia.
Mereka pergi bakar sampah, pergi bakar hutan kan, bakar jerami macam berlaku di Kedah sendiri, bakar jerami menyebabkan jerebu yang teruk, asap yang teruk kan, sebab tak terkawal. Keadaan yang berlarutan ini boleh menjejaskan kualiti udara di seluruh negara dan kualiti negara jiran. Kamu pernah ingat 2016 tak silap saya, kita IPU Malaysia sangat teruk kan. IPU tu indeks indeks udara kita kan, dia makin teruk. Bila indeks teruk, kita nak bernafas pun tak boleh, susah nak kena pakai mask, nak pergi mana-mana. Sekarang kita pakai mask sebab COVID-19, tapi dulu sebelumnya punya kes pembakaran hutan yang besar di Indonesia, asap dia sampai warna kuning menyebabkan kita tak nafas, nak bernafas pun tak boleh. Okey, sebabkan kualiti udara teruk. Okey, kejadian tanah runtuh ni yang pernah berlaku di Lebuh Raya, Kuala Lumpur Karak pada 11 November 2015. Sebabnya pembalakan yang tak terkawal di hutan Lipur Lentang. Kamu tengok sini dekat Tuba, daripada tengkorek batu, kuari batu. Kita boleh tengok lagi 3-4 tahun kalau tak terkawal benda tu. Saya ingat boleh berlaku tanah runtuh. Kita doa-doa tak lah, tapi benda tu secara amnya, secara pengetahuan asasnya akan berlaku. Sebab bila tak terkawal, tak ada kawasan tanah hutan, dan hujan air akan melimpah turun ke bawah, dia akan jadi tanah runtuh dan banjir besar. Tengok gambar ni. Teruk ni. Isu saintifik dan sebenarnya lagi, permintaan yang tertinggi terhadap perabot, penggunaan kertas tanpa kawalan menyebabkan penambangan hutan dilakukan dengan berleluasa kerana kertas dan perabot berasal daripada pokok. Nak beli kerusi kayu, nak kayu jati kan, tak mau pakai jenis-jenis plastik, tak mau jaga. Jadi banyak pokok ditebang hanya disebabkan kemahuan manusia yang ingin kelihatan mewah kan. Kertas pun banyak guna, exam guna kertas, modul guna kertas, salah di sendiri. Yang sebenarnya kita boleh guna secara online, tak perlu guna kertas, paperless. Kalau kita menyahut cabaran kerajaan tu paperless, penjimatan tu, jadi kita boleh kurangkan sekurang-kurangnya. Kalau seorang jimat 10 helai kertas, kalau 10 orang jimat 100 helai kertas, 1000 orang jimat 100,000 orang helai kertas, kalau 1,000,000 orang dah di berapa juta kertas yang dijimatkan kan. So kalau kita dapat kurangkan penggunaan kertas dan perabot yang buat pada kayu ni, so kita dapat elakkan daripada pembangunan hutan memang berleluasa. Okey, penggunaan racun serangga dan baja kimia yang berleluasa oleh para petani telah menyebabkan tanaman tercemar. Okey, sama juga bila guna racun yang melampau, baja kimia yang banyak secara berleluasa, secara tidak langsung tanah pun jadi tak berapa nak subur lepas tu, ataupun tanah jadi keaksidan tanah meningkat dan tanah tu jadi tak sesuai lagi untuk tanaman. Sebab apa? Sebab tanaman tu dah dicemari dengan tanah tu dah dicemari dengan racun, dan juga dicemari juga dengan dengan baja-baja kimia yang digunakan secara berleluasa. Okey, bahan kimia yang diserap oleh tanah juga mengalir dalam sungai yang berhampiran, menyebabkan apa? Pencemaran air sungai berlaku. Kita guna memanglah nampak macam bubuh kat pokok saja, tapi bila hujan, air tu akan bawa racun, akan bawa baja tu pergi ke sungai. Itu menyebabkan sungai secara tidak langsung akan tercemar. So, tengok sungai-sungai ni banyak lumut-lumut kan, lumut-lumut yang tak diperlukan. So, dia menyebabkan air jadi tertutup. Okey. Aplikasi. Macam mana aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu-isu saintifik sektor pertanian dan perhutanan? Apa yang kita boleh buat? Okay, yang pertama, merawat dan memproses kembali sisa-sisa pertanian untuk dijadikan baja kompos, merupakan amalan teknologi hijau yang mampu mengawal keseimbangan alam semula jadi. Okay, kita proses balik sisa pertanian. Maksudnya kalau macam pertanian tu macam tanam kobis, ada yang kobis yang buruk, ada daun-daun kobis yang tak elok tu, kita ambil, kita proses jadi baja kompos balik. Pokok-pokok yang kita tebang pokok tapi kita ambil kayu je, daun-daun ni kita tak guna kan. So daun-daun tu kita proses balik bagi jadi baja kompos. Macam tu kita nak kawal balik. Sekurang-kurangnya kita buat satu langkah yang kecil tu. Okay, langkah yang kecil akan menyebabkan perubahan yang sangat besar. Okay, yang terbaik, menanam semula pokok-pokok yang boleh membantu mengekalkan spesies yang sedia ada. Okay, kalau selama ni babi hutan yang buat kerja tu, apa kata kita ambil kerja babi hutan? Sebab kita pun dah jadi babi, sebab kita dah merosakkan alam sekitar kan. So kita cuba jadi manusia, sebab kita selalu marah babi hutan lah, duk korek tanaman kita. Sebenarnya kita dah merosakkan tanaman dia dulu. Dia lah menanam balak tu. Dia yang tanam balak tu menyebabkan pokok-pokok balak tu diatur oleh babi-babi hutan ni.
Sekarang ni kita bawa kerja babi hutan tu balik, kita buat apa? Kita tanam balik pokok-pokok spesies yang kita dah tebang. Contoh spesies cengal, nyatuh, jati, pokok-pokok balak besar. Yang menjadi nadi kepada paru bumi. Supaya kita mengekalkan spesies yang tidak ada. Selain daripada itu, aktiviti pembalakan perlu dikawal supaya sumber hutan terpelihara. Selain itu, wartakan banyak kawasan hutan simpan supaya ekosistem di hutan kekal seimbang. Kita tengok di Langkawi, dipanggil geopark. Sebab apa geopark? Sebab Langkawi adalah daerah ataupun pulau yang mana banyak hutannya disimpan untuk kegunaan selain daripada tourism untuk pelancongan, dia juga dijadikan sebagai kawasan untuk penyimpanan hutan-hutan ni. Banyakkan lagi hutan simpan, tapi masalahnya hutan yang simpan pun dah ditebang, dah dibalakkan, nak cari tamna lagi kan, sebab semuanya about money, sebab duit. Jadi kita akan bincang pula tentang sektor pengangkutan. Kita tahu sektor pengangkutan merupakan antara sektor utama dalam teknologi hijau. Sektor ini merupakan antara penyumbang terbesar kepada penyimpanan udara. Betul kan? Setiap hari kita naik motor. Mana ada orang main naik garek dah pergi sekolah ni kan? Betul tak? Cikgu pun tak ada yang berenang ke naik kayak main sekolah, tak ada. Mesti naik boat. Bila boat tu sendiri dia adalah pengangkutan. Bila pengangkutan dia akan keluar menggunakan petrol. Bila menggunakan petrol dia akan mengeluarkan gas karbon dioksida dan karbon monoksida disebabkan penggunaan bahan api tadi. Itu benda tu mau tak mau kena guna. Jadi dia adalah penyumbang terbesar pada pencemaran udara. Jadi kita kena akui. Asap kenderaan. Apa yang ada dalam asap kenderaan? Yang pertama, asap kenderaan dikeluarkan mengenai gas-gas seperti karbon dioksida dan karbon monoksida. Karbon dioksida ni tengok ni karbon dioksida. Satu karbon, dua oksigen. Ini karbon monoksida. Satu karbon, satu oksigen. Kedua-dua gas ni adalah gas rumah hijau. Apa maksud gas rumah hijau ni? Gas rumah hijau ni adalah gas-gas yang merangkap haba. Bila gas-gas ni merangkap haba, apa jadi pada bumi? Bumi akan jadi panas. Kehadiran gas-gas dalam udara menyebabkan kesan rumah hijau yang menyumbang kepada perubahan iklim yang mendadak. Bila bumi jadi panas, apa jadi? Jadi kemarau kan. Apa yang jadi di Arktik Utara, apa ni akan jadi pencairan salji yang terlalu banyak menyebabkan laut akan bertambah air dari tinggi macam tu. Itu disebabkan gas-gas rumah hijau ni. Petrol dan diesel. 95% kenderaan bermotor pada dunia hari ni guna petrol dan diesel. Tak ada lagi kenderaan kita yang guna air, tak ada lagi kenderaan kita yang secara maksimum digunakan guna bateri. Hanya beberapa jenis kenderaan sekarang ni digunakan secara hybrid sahaja. Maksudnya dia guna juga petrol sedikit, kemudian dichargekan bateri yang ada dalam kereta. Banyak dah kereta dibuat. Cumanya kita kena akui 95% masih guna petrol dan diesel. Tesla membangun kereta guna solar. Tu contoh tu lambat lagi kalau nak sampai Malaysia. Kalau ada pun mungkin mahal. Petrol diesel diperolehi daripada petroleum. Kira-kira 60% petroleum di dunia digunakan dalam sektor pengangkutan. 60% petroleum di dunia ni guna hanya untuk pengangkutan sahaja. Oleh itu, petroleum merupakan sumber tenaga tidak boleh baharu dan akan habis digunakan. Satu masa petroleum dah tak ada. Bila petroleum tak ada, petrol dan diesel tak ada. Bila tak ada, kenderaan kita kena guna sumber alternatif. Gas-gas berbahaya. Gas-gas berbahaya yang dikeluarkan bersama asap kenderaan juga boleh menyebabkan hujan asid. Sebab gas itu berbahaya, dia akan diserap naik ke atas menjadi wap air dan bercampur dengan gas-gas tadi. So dia akan keluar sebagai hujan yang berasid. Hujan asid yang berlaku boleh mempunahkan tumbuhan, mengakis binaan seperti konkrit, besi dan juga tayar kenderaan. Sebab tu kita tengok sekarang bangunan jadi cepat rosak, jadi cepat rapuh kan, dia mudah hancur, dia mudah tu sebab apa? Sebab hujan asid. Besi cepat berkarat, air tayar juga cepat rosak kan. Sebab apa? Sebab tadi daripada asap tu sendiri. Dia asap naik ke atas, turun balik. Tu kata gas-gas berbahaya. Aplikasi dia. Apa aplikasi kita boleh buat untuk menangani isu sensitif ni? Pengangkutan hijau. Pengangkutan hijau ialah sebarang bentuk pengangkutan masuk alam yang membebaskan gas rumah hijau pada kadar yang amat minimum atau tidak membebaskan langsung gas rumah hijau, seperti kenderaan menggunakan sumber baharu. Contohnya basikal. Basikal tak guna petroleum kan, tak membebaskan langsung gas rumah hijau. Walaupun gas amonia lah, naik basikal sambil kentut dengan gas amonia, itu tak ada masalah. Tapi kalau naik basikal sahaja, dia tak ada gas bahaya akan keluar.
naik kereta pakai bateri. Tapi ingat bateri daripada nak charge ni pun bateri pun guna petroleum ke. So tak selesai masalah ke. Tapi salah satu usaha yang bagus supaya kita dapat kurangkan kenderaan yang berasap. Selain pada tu, kereta solar. Kereta terbang kalau pakai solar, tak ada je lah, tu cuma ada idea kan. Tapi kereta solar dah ada banyak dah. Semuanya belum sampai di Malaysia secara maksimum, tak ramai lagi. Kalau ada pun mungkin seorang dua cukup pakai Tesla kan. Sebab saya Tesla ni mahal lah. So kita mendoakan supaya akan datang ni macam di Jepun dia kurangkan penggunaan kenderaan bermotor. Orang rakyat dia lebih suka berjalan, menggunakan basikal sebagainya untuk bergerak. Kita pun juga boleh buat. Kalau satu tuba pakai basikal geret main sekolah, mantap. Dah kurang gas yang tak elok. Satu Langkawi pergi mana kerja pun nak geret. Memang bersih Langkawi. Okey, antara bentuk pengantin hijau, jalan kaki, basikal dan menggunakan kenderaan hijau. Bukanlah kenderaan itu warna hijau lah, tapi kenderaan hijau tu maksudnya yang kurang menggunakan petroleum atau membebaskan gas rumah hijau, dan juga tak membebaskan langsung. Macam kereta solar tak bebaskan langsung. Okey, kenderaan individu yang paling kena kurangkan paling sikit. Kenderaan penumpang berkumpulan, kita naik kereta ramai-ramai, satu kereta naik 5 orang, buat pool, ataupun naik teksi, ataupun naik LRT, komuter dan sebagainya, naik bot, angkutan awam, berbasikal dan pejalan kaki kena paling ramai. Barulah pengangkutan hijau ni boleh dibuat. So lagi banyak, kalau semua orang sanggup naik kenderaan awam di satu tempat, kita dapat menjimatkan, mengurangkan pengeluaran gas-gas berbahaya. Okey. Aplikasi lagi adalah penciptaan kenderaan gas asli. Gas asli menggunakan sama ada gas cecair LNG ataupun gas asli mampat. Ini kenderaan yang menggunakan petrol boleh diubah untuk penggunaan LNG atau CNG. Dia ada gas, dia pakai gas. So dia tidak pakai petroleum. Petroleum dia keluar gas karbon dioksida. Tapi kalau guna gas, dia kurang lagi pengeluaran gas-gas tu. Dia bukan tak ada langsung, ada juga keluar gas-gas bahaya dan gas-gas karbon monoksida tapi kurang. Okey, ada juga kaedah bahan api bayu telah mula digunakan di Malaysia. Kita guna apa? Kita tengok. Bahan api bayu merupakan sumber alternatif yang merujuk pada metil ester asid lemak yang dihasilkan daripada minyak sayuran serta lemak hewan. Di Malaysia kita guna balik minyak sawit sebagai biofuel. Biofuel, minyak yang dibuat daripada bahan organik tu ni. Minyak sawit, minyak sayuran, minyak lemak haiwan ni diubah sebagai bahan bakar. Okey, ternyata sumber tenaga ini merupakan sumber boleh baharu dan lebih mesra alam. Sebab itulah Amerika marah bila kita nak guna sawit ni secara besar-besaran. Sebab kalau kita berjaya mempromosikan minyak sawit kita sebagai bahan bakar utama, mereka akan ada masalah sebab mereka tak ada tanaman sawit. So mereka hanya mengharapkan petroleum sebagai bahan utama sebab mereka boleh jual dengan harga minyak. Jadi kalau kamu tengok minyak harga setung berapa dolar, sebab itu minyak pertukaran dia di Amerika. So, kalau kita jual minyak sawit sebagai bahan api, memang mereka akan lingkup negara berduit tak ada. Okey. So kita guna balik minyak-minyak yang terpakai dan sebagainya, dikumpul jadi minyak bahan api atau bahan api kepada kenderaan kita. Okey. Kita nak tengok yang terakhir hari ni kita nak bincangkan adalah teknologi hijau dan kehidupan. Okey, peranan individu. Peranan kita dalam menangani fenomena pemanasan global dan perubahan iklim dalam mengurangkan jejak kaki karbon. Jejak kaki karbon ni apa? Apa ya aktiviti yang kita buat yang membebaskan karbon. Itu maksud dia. Jejak kaki karbon ada apa aktiviti yang kita buat menghasilkan karbon. So, apa peranan kita nak menangani fenomena pemanasan global dan perubahan iklim ni? Okey, isu pemanasan global dan perubahan iklim yang mendadak semakin hangat diperkatakan di seluruh dunia. Kesan yang amat dahsyat daripada pemanasan global ini bakal menanti kita semua seandainya seluruh masyarakat dunia masih belum menyedari kesan kemajuan yang pesat tanpa menghiraukan alam semula jadi di sekeliling kita. Kita tengok sekarang ni bumi dah makin panas. Kita sedar tak sedar? Kita sedar benda tu. Tapi kalau kita tak buat satu tindakan yang kecil untuk mengharapkan satu perubahan yang besar, kita tak boleh. Kita mesti buat satu perubahan yang kecil dulu dalam diri kita semua. Supaya kita dapat kurangkan gas-gas ni. Kita dapat kurangkan gas-gas berbahaya ni. Kita boleh kurangkan pengeluaran gas karbon dioksida dan monoksida ni kan. Okey.
tanpa kita sedar, aktiviti yang kita lakukan setiap hari menyebabkan peningkatan jejak karbon. Apa yang kita buat, kita buat ni menghasilkan karbon yang banyak. Aktiviti-aktiviti kita, pembakaran, penggunaan pengangkutan dan sebagainya. Kita lebih suka naik motor pergi mana-mana daripada jalan. Tak boleh nak kata apa lah, kan? Nak jalan orang lain naik motor, takkan orang tu heran kan, motor dah tak naik motor kan. So kita boleh kurangkan, mungkin kita kurangkan pergerakan dan sebagainya. Okay. Ni jejak karbon adalah jumlah gas rumah hijau, iaitu karbon dioksida yang dibebaskan daripada aktiviti manusia seperti asap kenderaan, pembakaran terbuka dan pembakaran bahan api fosil. So banyak saat ni. Apa yang kita buat di dunia ni dipanggil jejak karbon, menghasilkan karbon. Oleh itu, kita perlu mengaplikasikan teknologi hijau dalam kehidupan supaya kita dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida ke persekitaran sekaligus mengurangkan jejak karbon. So kita apply lah sekadar mana kita mampu. Kalau kata nak pergi rumah kawan tak jauh mana, jalan kaki lebih baik, naik jarak lebih baik berbanding naik motor. Walaupun kamu mengurangkan hanya pergerakan 100 meter atau 200 meter untuk gas, kalau seorang buat, kalau 10 orang buat, 100 orang buat benda yang sama, walaupun hanya sikit saja pengorbanan, dia dapat kurangkan. Jepun dulu satu ketika mereka kenderaan paling banyak di dunia. Tapi sekarang mereka kenderaan yang tak banyak. Sebab apa? Sebab rakyat dia lebih suka berjalan dan membersihkan. So dia dapat kurangkan gas karbon dioksida dan monoksida yang dikeluarkan. Sebab mereka ramai rakyat dia. Bila ramai, kalau rakyat ada semua pakai kenderaan yang menghasilkan gas karbon dioksida ni, apa jadi? Mereka akan teruk. Sebab negara yang kecil tapi ramai rakyat menggunakan kenderaan yang banyak, menyebabkan itu. Sekarang ni garis ukur negara yang maju bukanlah banyaknya kenderaan, tapi banyaknya penggunaan kenderaan awam. Banyaknya penggunaan kenderaan awam seperti kereta api, bot, teksi dan sebagainya. Bila kita jarang menggunakan kenderaan sendirian, lebih kepada kenderaan awam, itulah negara maju. Kalau negara kita masih ramai yang menggunakan, dulu mungkin kenderaan yang banyak melambangkan negara yang maju. Sekarang tak. Kenderaan yang kurang, penggunaan kenderaan awam yang banyak adalah negara yang maju. Okey, saya ingat itu saja perbincangan kita hari ini. Saya kamu boleh faham sedikit sebanyak dalam bab 4 ini. Saya mohon maaf sebab kita sangat terlewat dalam bab ni. Kita cuba habiskan dalam PDPR ni bab 4 dan bab 5. InsyaAllah saya akan cuba bantu kamu sekadar yang termampu. InsyaAllah. Okay, nanti kita akan sambung lagi pada sesi PDPR yang akan datang minggu depan, insyaAllah. Okay, baik, dengan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa lagi.